رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk bersama pada pagi ini, pada pagi Khamis kita berada dalam majlis soal jawab. Moga-moga insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dapat bersama memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, tentang agama kita, hukum hakam dan juga perkara yang berkaitan dengannya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang pertama yang timbulkan di sini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang berkaitan dengan bolehkah kita gabungkan sunat hajat dalam sunat duha? Bagaimana cara nak meniatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Bagaimana cara untuk kita meniatkan? Jadi soalan ini telah ditimbulkan dalam soalan-soalan yang lepas. Solat duha ialah sembahyang sunat yang boleh digabungkan di dalamnya solatul hajah. Mungkin kalau kita sembahyang hajat 2 rakaat yang biasa kita buat, lepas tu kita buat pula sembahyang duha 2 rakaat, di sana ada suatu keharusan dalam syarak kita untuk menggabungkan di antara sembahyang sunat hajat dan sunat duha. Jadi caranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dengan kita meniatkan saja aku sembahyang sunat hajat serta sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mudah ya. Saja aku sembahyang sunat hajat serta sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalannya, ada waktu tertentu ke boleh gabung atau bila-bila masa boleh? Jadi
bila-bila masa sahaja boleh kita gabungkan di antara sunat duha dan sunat hajat. Yang penting kita sembahyang sunat duha dalam waktunya. InsyaAllah termasuk juga kita sembahyang sunat tahajud. Saja aku sembahyang sunat hajat serta sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang penting kita sembahyang sunat tahajud di dalam waktunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, bolehkah seorang isteri menginaikan rambut kepada warna hitam? Yang pertama sekali berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan rambut. Rambut ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menginaikan rambut itu pada ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ke peringkat Nabi kita menginaikan rambut. Sebab rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sampai Nabi kita tua, rambut Nabi itu tetap berwarna hitam kecuali 19 urat sahaja rambut Nabi yang warna putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buh minyak rambut, jadi pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, uban-uban Nabi itu tenggelam dalam rambut yang warna hitam. Nabi tak sampai peringkat menginaikan rambut. Di sana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, walaupun dia lebih muda dari Nabi itu hanya 2 tahun, tapi menjelang Nabi berumur 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar umur 61 tahun. Jadi ketika itu rambut Sayyidina Abu Bakar sudah pun putih keseluruhannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka menginaikan rambut mereka. Dalam masalah hukum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, haram kita menginaikan rambut lain daripada warna inai. Maknanya kalau dah rambut putih, maka hukumnya haram kita mewarnakan rambut dengan warna hitam. Dia hukumnya haram, tak dibenarkan oleh syarak kita, kecuali ketika perang. Perang ni semua boleh. Perang ni jalan mengebat pun boleh. Tak jalan mengebat, buat kemah. Kalau jalan macam nak terbalik tu, musuh tak takut, dia kena jalan bagi kemah. Dalam kena jalan bagi kemah, walaupun tua tak apa kemah, tunjuk kemah juga. Maknanya jalan mengebat tu boleh dalam hukum sebab perang, sebab untuk menggerunkan dan menakutkan musuh. Sebab perang ni khidak, perang ni ialah tipu daya. Perang ialah tipu daya, jadi kena tipu musuh. Contoh dalam perang zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat bergerak dalam keadaan setiap orang pakai 2 jamu. Jadi bila tengok 2 jamu tu, maknanya ramai, padahal taklah seperti mana seperti 2 jamu tu dia panggil trik ataupun kaedah berperang. Sebab al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi nak tahu bilangan musuh. Maka Nabi dan Sayyidina Abu Bakar meninjau sendiri berapa ramai musuh. Jadi Nabi duk tinjau tu, Nabi bertemu dengan satu orang Badawi. Nabi tanya Badui ni, "Lepa tu berapa ramai?" Dia kata tak tahu. Orang Badui ni bukan orang perang, dia lalu belah kambing macam tu je. Tak tahu, dia kata. Tapi Nabi tanya lagi. Nabi kata mereka makan berapa ekor unta sari. Berapa ekor unta sari makan. Kata orang Badui tu, mereka makan sari 100 ekor unta.
Sehari 100 ekor unta. Seekor unta makan 100 orang. Salah Sayyidina. Jadi mereka bilangan 1000 orang. Nabi tahu mereka 1000 orang. Sebab nak tahu mereka makan berapa ekor unta. Nabi dapat jawapan. Ketika Nabi nak bangkit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi dah dapat jawapan, Nabi nak bangkit, Nabi nak balik, Nabi ditanya oleh Badui itu, antum min aina? Hampa semua daripada mana? Baru nak tanya. Badui itu baru nak tanya, antum daripada mana? Nabi kata, ataupun dalam bahasa dia, anta min aina? Hang ni daripada mana? Nabi kata, ana mimma. Nabi pun pergi. Aku daripada Ayak. Habaq betul tentera nak perang dengan puak tu. Ni ketua dia, Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dia kata terpinga-pinga. Aku daripada Ayak. Memang pun. Ni perang ni khidah. Perang ni tipu daya. Dari Habaq betul. Sebab tu perang dia antara Jepun dengan British. Menang Jepun sebab tipu daya. Jepun tanya masalah. Orang putih tanya, pukul berapa hampa nak serang kami? Tu soalan bodoh lah. Mana boleh tanya orang nak perang Bukit Rawa? Ikut suara kami nak perang Bukit Rawa. Tapi Jepun cerdik, dia habaq jam. Dia cerdik juga. Jadi subhanallah, bila habaq jam, British pun, orang putih pun, Inggeris, orang putih pun tunggu lepas nak main. Tengok mas serang awal. Marahlah orang putih serang awal. Dia kata, kami bukan habaq jam hampa, kami habaq jam kami. Jam Jepun kan jumpa cerah awal pada orang putih. Jadi kalahlah di perang Pearl Harbor tu, dalam perang antara perang Jepun dengan orang putih tu peperangan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perang ni ialah tipu daya. Maka dalam perang boleh orang yang tua pun bagi hitam. Carilah apa segala bagi hitam, mengubah warna rambut. Tapi kalau rambut diubah dalam bentuk, kalau dalam situasi yang bukan perang, tak boleh rambut lain daripada warna inai saja, atau kuning ataupun perang gitu. Kalau warna hitam tak boleh, hukumnya haram. Macam mana hukumnya kalau suami suruh bini dia, misalnya Sayyidina Muhammad, pergi tukar rambut warna hitam. Bini dulu comel, badan pun ada bentuk, bila mai tu hilang bentuk, jadi tone deram lah, tak ada bentuk-bentuk lah. Jadi suami kata, yang nak balik lah comel macam dulu, tukar bagi putih, bagi hitam balik rambut yang ni. Tua dah, Tok pun 70, Tok Wan 73, habis putih dia. Dia suruh bini dia, orang panggil tok tu, tukar rambut bagi jadi warna hitam. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tetap tak boleh. Sebab la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Taat pada suami hukumnya wajib. Tapi dalam perkara bertentang dengan Tuhan, tak boleh patuh. Tetap kena patuh pada Allah juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Soalan seterusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu pandangan Ustaz dalam 2-3 hari lepas, jumpa dengan birahi Ustaz Zakir. Dia kata alangkah baiknya kalau jawapan Ustaz bagi ni ada orang catat. Faham tak? Lepas tu esok buat buku, tulis bagi elok tu Mas dengan Farah tu. Nanti buat buku, jawapan Ustaz bagi, jawapan tu bagi. Esok orang boleh kongsi. Manakala seminggu jawapan banyak ni nanti impun banyak. Nanti kita orang boleh tumpang, insya-Allah. Nah, yang Ustaz bagi tu tulis. Kalau lepas tu nanti bercek balik hari Khamis, tak jawab tu, tulis balik soalan dan tulis balik jawapan. Ambil satu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua orang ni kalau boleh buat satu gabungan. Nanti bila mana kita cek balik tu,
Nanti kita ada satu panel di kalangan antum semua lah. Jadi duduk tengok balik jawapan yang Ustaz bagi tu daripada soalan-soalan tu, masalah Sayyidina Muhammad, nanti kita cetak tu, nanti orang boleh tumpang, insya-Allah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam penyediaan diri dan hati untuk lebih mengenal Allah, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Mencari ilmu dan beramal atau membersihkan hati? Dalam penyediaan diri dan hati untuk lebih mengenal Allah, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Mencari ilmu dan beramal atau membersihkan hati? Yang pertama sekali, jalan nak kenal Tuhan ni mesti kena ada ilmu. Kalau tidak, mana akan turun ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Aduh, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nampak tak? Mulakan dengan Iqra', akhir sekali 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang dia tak tahu. Maknanya Islam ni kehebatannya ialah ilmu pengetahuan. Tidak ada agama yang berteraskan kepada ilmu. Agama lain hanya berteraskan pada ritual dan ibadat. Islam, hanya Islam yang berteraskan kepada ilmu pengetahuan. Satu Nabi kata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nabi kata, siapa nak dunia, dia kena ada ilmu. Siapa nak akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa nak kedua-duanya pun kena ada ilmu. Mana ilmu ni penting. Ilmu mengangkat seseorang. Ilmu mengangkat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selagi akan mengangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang beriman dan ada ilmu tu beberapa darjat. Mana Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu itu berdarjat-darjat. Sebab itu tidak ada orang yang boleh challenge orang Islam. Orang Islam ni kalau dia, siapa nak challenge, kafir nak challenge, tak akan mampu. Sebagai contoh, orang putih mereka satu peluru pandu. Dapat ke orang Islam, soalan Sayyidina Muhammad, dia boleh fight lebih lagi daripada yang mampu diperoleh oleh orang putih. Kita jangan dapat teknologi ya. Dapat teknologi, orang Islam akan dapat lebih daripada tu. Ini orang Islam. Sebab itu orang Islam ni dia maju dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia maju dengan agama. Orang bukan Islam maju meninggalkan agama. Sebab tu berlaku revolusi Perancis. Ingat tak? Kita baca sejarah revolusi Perancis. Revolusi Perancis ni dia berlaku selepas berlaku pemisihan di antara gereja dan raja. Dan kaisar li kaisar, tinggalkan hak kaisar untuk kaisar. Lepas tu dia punya lagi sambungan dia apa kata? Tinggalkan kaisar, hak untuk kaisar, tinggalkan negara untuk, tinggalkan agama untuk gereja. Tak ingat dia punya kalam dia tu dalam bahasa Arab. Maknanya gereja, ibadah di gereja, pemerintahan di istana. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila perkara ini dipraktikkan, maka baru bangkit revolusi Perancis. Dengan maksud ketika itu bermula kemajuan barat. Barat ni bermula selepas tinggal agama. Pasal apa? Sebab Tuhan nak bagi tamadun mereka tu goyah, tak kuat, longgak, nanti boleh ditumpas dan tumbangkan oleh umat Islam dengan mudah pada akhir zaman.
Sebab Islam tamadunnya memiliki ruh. Ruhnya ialah Tuhan. Ruhnya ialah Allah. Kalau kita buat sesuatu, pastinya agama. Hukum kata apa? Faham? Nak buat sesuatu, nak menega, kena tengok. Menega ni menega apa? Boleh tak boleh? Kita nak masuk dalam bidang, kita kata bidang pelaburan. Jadi kita kena tengok, kena cek habis. Kita nak berlabur tu, kita nak nabur duit dalam pelaburan tu, kena tahu menega apa. Satu persatu dengan detail. Kalau syarikat tu kata, kami ni boleh kami menega 60 buah, 60 jenis pelaburan kami dalam tu. Tapi kami minta maaf rasa syarikat, kami boleh bagi tahu setakat 20 saja yang kami terlibat dalam perniagaan kami dalam pelaburan ni. Tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh masuk. Plus saya tak tahu semua. Faham? Maknanya agama kita ni telus. Kalau kita tak tahu habis, tak boleh. Maknanya nak buat apa mesti berpaksi pada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat apa pun. Hatta nak jual burger sekali pun, kena tahu tentang hukum. Orang yang jual burger kena basuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telur ketika mana dia nak buat egg benjo. Pasal egg benjo tu, telur tu ambil daripada lau ayam. No? Lepas tu bila lau ayam balik habis melekat di telur ayam tu dengan tik-tik ayam. Lepas tu bila mana balik ke kedai, cuci dengan beruih. Lagi pegang pula. Ceru. Ni tik ayam penuh. Bekas tik ayam. Maka orang makan hukum makan najis, dapat rezeki pun tidak halal. Rosak habis perniagaan dia. Esok tak pergi terang mana pun hancur perniagaan dia sebab tak berpaksi kepada hukum. Tak berkat. Sebab itu orang yang reti, dia tulis, dia ada saya jumpa. Dia jual burger, dia kata telur kami dibasuh. Mana dia mengaji tu? Telur kami dibasuh. Kita tak perlu tanya lah. Kita pun tak perlu tanya telur basuh tak basuh, sebab dia tulis lah telur kami dibasuh. Apa segala pun mesti kena berpaksi pada hukum, baru kita berjaya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini perkara yang berkaitan dengan hukum. Jadi kita ni dalam kita nak buat sesuatu ni, dia mesti berpaksi kepada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam mana bila kita nak mengenal Tuhan ni? Yang pertama kena mengaji. Lepas tu kena mengamalkan ilmu yang kita mengaji. Bila kembang di antara ilmu dan amal, maka berlalulah satu proses perjalanan kita kepada Allah. Maka orang yang berjalan kepada Allah dia panggil salikin, orang yang berjalan kepada Allah. Bila berjalan tentu dia akan sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah disebut dengan al-wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah. Apa makna orang yang telah sampai kepada Allah? Orang yang telah memandang semuanya Allah. Yang kita mengaji sebelum subuh, memandang semua dah Allah. Maka berarti orang itu telah sampai pun kepada Allah. Okey. Bila sebut tentang taubat, daripada awal melangkah kaki, itulah rukun pertama perjalanan pada Allah. Kalau tak ada taubat, berarti tidak ada perjalanan kepada Allah. Maknanya taubat mana apa? Reset balik. Set balik. Ataupun kalau komputer, format balik. Format balik mana apa? Format balik maknanya, yang pertama sekali, komputer yang nak diformat, dia mesti dibuh antivirus. Betul tak? Antivirus ni apa tujuannya? Buat keluar virus. Buat keluar hak jahat-jahat. Hak buruk-buruk dalam diri. Kemudian, bila dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dah buang virus, barulah boleh buh perisian. Begitu. Taubat ni ialah reset. Taubat ialah format balik.
Bila seorang tu dah bersih, maka ketika tu berjalanlah dia kepada Allah secara automatik. Bila hati bersih, soalan Sayyidina Muhammad, maka berlakulah perjalanan kepada Allah secara automatik. Dia jalan secara sendirinya. Baik. Jadi begitu yang dimaksudkan. Jadi maknanya, kaedahnya ialah takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah qabla tahliyah. Dia ada at-takhliyah bil kha dan dia ada at-tahliyah bil ha. Takhliyah ni maknanya takhliyah, mana kholikan, sucikan, bersihkan. Khali. Bila dah kita bersihkan, barulah kita boleh hiaskan. Nak tanya orang perempuan, makin perempuan ni semua ada alat cuci muka kan? Kami tak ada, kami pakai air semayang lah. Tapi ada juga ni kalangan kita ni, makin pagi ada pencuci muka. Walaupun dia orang lelaki-lelaki, tak apalah, tak ada masalah apa. Orang perempuan, soalan makin pagi, langsung berbedak ke ataupun cuci muka dulu? Mesti kita cuci muka dulu, kan? Lepas tu barulah lagi habis mayang apa semua, barulah masalah Sayyidina Muhammad, barulah kita tempek bedak. Kalau makin tidak tempek bedak dulu, tak syok kot. Dengan tik mata penuh lagi ni, tempek bedak dah. Dengan kemasai dengan mayau-mayau tu. Maknanya takhliyah, makna sucikan dulu, barulah kita boleh hiaskan. Jadi begitulah, hati bersihkan dulu, barulah hati kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita hiaskan dengan amal-amal yang baik. Mana buang hati elok dulu, lepas tu barulah kita masukkan sifat-sifat yang elok dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan sejarah. Boleh tak Ustaz cerita sikit tentang Kedah Tua? Macam saya ni guru sejarah pula. Saya soalan semua insya-Allah. Boleh saya jawab, tak boleh wallahu alam, tu je. Kedah Tua ni ialah kerajaan asal Nusantara. Kedah Tua ni. Kedah Tua ni dia ada proses sebelum Islam dan selepas Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerajaan Kedah Tua ni luas. Nusantara ni lah Kedah Tua. Dia sampai ke Burma. Hak belah ni mantelah dah ni. Kepulauan Melayu ni, masalah Sayyidina Muhammad. No, sampai ke Filipina. Ni semua Melayu semua ni. Jadi ni Kedah Tua ni masalah Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata, walaupun kita ni berbangsa-bangsa, ni orang Kedah, orang pergi orang Kedah. Nu orang Kelantan. Jadi dalam kita orang Melayu ni, sebenarnya Melayu ni dia kaedah dalam, kalau tengok dalam soalan dalam kamus dewan, kalau ada 4 perkara ni Melayu lah orang tu. Yang pertama, tinggal di tanah Melayu. Sebenarnya tanah Melayu, asal tanah Melayu ni Malaysia ni tanah Melayu. Walaupun semua ni Melayu. Orang Jawa kata kami tak Melayu, kami Jawa. Sebenarnya Jawa tu Melayu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawa tu Melayu. Orang Jawa ni sangat rapat. Dia punya adat adat apa? Adat mereka tu dengan orang Kelantan. Sangat rapat. Ni saya pernah duduk sekali dengan satu orang ulama daripada Jawa. Yang dia berziarah ke tempat kami. Dalam waktu tu ada satu ulama daripada Kelantan. Budaya orang Jawa ni sama macam orang Kelantan. Pasal apa? Sebab dakwah Wali Songo tu bermula di Kelantan. Di Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Itulah bermula dakwah Wali Songo. Di Bukit Panau lah, di Bukit Panau itulah tempat mereka beruzlah. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad, bergeraklah nenek moyang mereka tu ke tanah Jawa. Sampai mengislamkan seluruh Indonesia. Satu tempat yang mereka tinggal untuk kita, iaitu Bali. Apa kita buat untuk mengislamkan Bali? Mereka dah buat mengislamkan seluruh
pelosok tanah bumi di Indonesia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Kelantan dan orang Kedah. Nanya orang Kelantan. Orang Kelantan ada tak satu budaya, orang Kedah ni kalau nak lintas, nak lalu belakang, dia minta izin. Lalu belakang no. Orang Kelantan ada? Ada. Ada. Mana budaya sama? Orang Sarawak ada? Ada. Ada. Budaya sama. Kadang-kadang mungkin kita kata, kami tak ada. Hang tu tak betul orang pun. Tak betul Melayu tu. Hang ni orang panggil murtad Melayu lah. Mana ketinggalan. Maknanya bangsa dia yang begitu berhemah, berbudi tinggi, yang berbudi bahasa, dia dah taklah macam keturunan dia dulu. Kita dah banyak terhakis dah, kita ni orang Melayu ni. Nak lintas depan, tunduk. Nak lintas belakang minta izin. Arab ada tak Arab? Arab tak ada. Hang lintas depan pun sama, lintas belakang pun sama. Langkah kepala kita pula. Kita duduklah sedap, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Depan Baitullah tu. Tengok tu dia langkah kepala kita. Ya Allah. Jadi maknanya, sebab itu orang kata kita ni, kalau kita tak tahu agama pun budi bahag, orang panggil apa? Adat dengan tinggai. Adat kita tu dah ada agama lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi wilayah kita ni, wilayah kaya. Wilayah kita ni wilayah yang kaya. Jadi Melayu ni, kaya bahasa, kaya harta. Orang Melayu ni. Kaya bahasa, berbudi bahasa. Bila kata-kata orang perempuan, anak dara pingitan, Allah. Orang perempuan. Waktu orang nak Minang ni duduk macam mana? Duduk bersilam sini Duduk bersilam macam saya ni kah? Siapa pun tak kenal. Tapi duduk bersimpuh. Orang kata bersimpuh lendit. Orang Melayu berbahasa. Bersimpuh lendit. Nah, abang kata bersimpuh tu gaya betul, masuk macam seorang nak darah pingitan. Walaupun orang dulu ni dia naik motor pun dia tak naik kangkang. Zaman ustaz budak-budak tu, orang perempuan naik motor duduk sebelah. Pernah jumpa orang perempuan naik sebelah. Pernah jumpa tak Ustazah? Ada jumpa? Ustaz tak jumpa dah. Tak ada dah. Semua bawa motor, ada naik sebelah naik motor macam tu. Ambil lesen GPJ tak lulus tu. Semua kena duduk kangkang macam tu. Nak naik lesen motor mana boleh duduk sebelah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau duduk sebelah nak pilih ustaz, kalau pun hak depan tu naik motor duduk kangkang. Kan? Hak perempuan motor tu, hak belakang tu sebelah boleh tahan. Tu yang kata duduk bergelok. Bahaya. Maknanya, tapi hak tu saya masih lihat di Aceh. Aceh ramai lagi. Boleh kata masyarakat Aceh masih duduk sebelah. Masyarakat Malaysia dah tak ada lah. Tu kita, bangsa kita, bahasa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila kita bercakap tentang Kedah Tua, dia kerajaan yang pertama-tama terbentuk ialah kerajaan Kedah Tua. Tapi dimulakan dengan sejarah sebelum Islam, lepas tu barulah mai era Islam. Tapi kalau orang kata Kedah Tua ni sebelum Hindu pun boleh dikaji juga. Kepada Kedah Tua ni sebenarnya dia walaupun orang kata Hindu, hak tu pun sebenarnya bukan keseluruhan beragama Hindu. Dalam masyarakat orang Melayu ni ada pelbagai agama. Di antaranya orang sebut agama animisme. Animisme ni dia panggil pada semangat roh. Sebenarnya animisme tu lah bayangan kepada agama Hanif. Agama Hanif ni ialah agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanifan musliman dalam Quran. Macam ayat tu bunyi? Right?
Ha? Wajah tu wajah alladhi fatara samawati hanifan musliman. Hanifan musliman. Agama Hanif itulah merujuk pada animisme. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dalam bahasa orang Melayu ni kita kata sembahyang. Ada orang kata tak usah pakai sembahyang lah, sembahyang, sembah tu nak macam dengan Hindu duk sembah, Buddha duk sembah, pakai solat. Ada orang kata macam tu. Sebenarnya sembahyang ni bahasa lama orang Melayu. Sembahyang. Yang apa tu? Yang tu ialah sembah. Yang tu mana sang yang taya. Yang tu lah sang yang taya. Bukan taya danglop tu. Taya ni sang yang. Sang ni bahasa kita sipulan. Sang kancil tu bahasa Melayu tu, sang tu. Sang yang taya. Yang ni siapa? Yang ni ialah Tuhan. Tuhan yang disembah. Taya tu yang tak dapat dirupakan. Dia tu macam mana? Sebab merujuk kepada laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tuhan tak serupa dengan segala sesuatu. Dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Tu dia panggil sang yang taya. Jadi sembahyang tu sembahyang. Yang ni mana? Tuhan yang esa. Taya tu yang tak dapat dirupakan Tuhan tu. Tu bahasa kita dulu. Jadi sembahyang. Menyembah Tuhan yang esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana mai Islam ke tanah Melayu, jadi mudahlah raja tu terima Islam tu pasal apa? Sebab selarilah dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Faham tak? Mana? Dah selari dah. Cumanya bagi duk balik dalam law dia. Ni syariat baru. Itu je. Itu yang mudah raja-raja terima Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dulu ni kerajaan kita luas. Kerajaan kita ni tak ada sempadan. Dulu ni peta kita tak macam ni. Sumatera, Tanah Jawa, belah Kalimantan sana, Borneo, lepas tu kita sini sebenarnya Tanah Melayu, lepas tu atas tu Thailand, kan ada seketingkera masalah Sayyidina Muhammad. Dulu negara kita tak macam ni. Dulu satu benua. Pernah tak tengok peta lama? Peta lama kita bukan ada laut. Bukan ada Selat Sunda, bukan ada Selat Melaka, sambung sekali. Sebab tu Selat Sunda tu ialah dataran yang paling rendah sekali. Dataran yang paling rendah sekali. Selat Sunda tu, sebab tu kapal yang nak jalan yang nak masuk Selat Melaka tu dia kena betul-betul center. Pasal kalau tidak dia tersarut darat. Satu. Pasal apa berlakunya? Sebab berlaku satu letupan besar dia panggil super volcano. Pernah dengar bahasa dah istilah dah? Pernah dengar? Super volcano. Tak pernah dengar. Ni nak bagi dengar. Apa super volcano tu? Letupan gunung berapi yang paling dahsyat dalam sejarah dunia. Sehingga membentuk Danau Toba. Pergi kita Danau Toba. Apa ni mana tak pergi ni? Tunggu belah PKPP ya. Masalah sangat. Alhamdulillah berjalan habis dah. Berjalan semua. Danau Toba ni subhanallah. Tengah-tengah pulau. Luas tu. Satu tasik yang luas. Bila betul letupan tu, maka pecah alam ni. Nusantara pun pecah. Bentuklah kita tu macam Malaysia macam tu kan. Jadi macam bentuk apa tu? Jantung pisang. Sebab dia jantung dunia. Dunia hancur lah, dunia Islam. Malaysia ni jantung dia. Hal ni tempat tumbuh balik Islam di akhir zaman, insya-Allah. No? Sebab itu dalam hadis Nabi akan datang bergerak satu panji-panji hitam daripada timur. Kita tak tahulah timur tu timur mana. Ada orang kata Indonesia, ada orang kata Malaysia.
Tak tahulah, kita serah kat Tuhan lah. Mana daripada timur tu nak bergerak panji-panji hitam ke Baitul Maqdis untuk membebaskan balik Baitul Maqdis dalam zaman Imam Mahdi, kita tak tahulah. Tapi kalau kita, alhamdulillah, sebab kita jantung seumpama jantung. Ada orang kata macam kepala ular. Kalau kepala ular nak ngap Singapura lah kot. No, masalah sebab Singapura tu hak kita dulu, kena ambil balik. No, kena ambil balik. Ini permainan politik dunia, memisahkan, mengambil balik satu bumi kita yang berdaulat dulu, termasuk Thailand. Selatan Thailand tu hak kita juga, bukan bagi lama. Kat Thailand tu dia ada sejarah dia, masalah sejarah apa, Thailand tu sebenarnya hari ni dah sampai masa Thailand kena bagi balik selatan Thailand kepada Malaysia. Cuba rujuk balik perjanjian tu, kena ambil balik lah. Tapi kerajaan Malaysia tak buat apa lagi. Pasal kerajaan Malaysia duk fikir siapa nak DPM. Hai, pening hari ni. Dia pun kelang kabut. Jadi negara ni dia kena ambil balik. Termasuk kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Pulau Pinang, hak Kedah. Betul tak? Tu pun kena ambil balik. Tu yang MB Kedah duk bercakap tu, MB Kedah hebat. Dia cakap dah. Nah, Lego A kena fikir balik Baik macam mana tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita banyak sejarah kita. Kita kaya. Tanah Melayu ni tanah yang kaya. Sebab tu saya kata tanah Melayu ni dia sebut dengan semenanjung emas. Dia panggil Golden Cherosene. Ni nama lama orang Melayu ni. Nama digelar orang putih kelak, Golden Cherosene, semenanjung emas. Kalau bahasa lama lah, bahasa lama dia panggil Suvarna Bumi. Cuma saya sedih bila mana sampai di airport Thailand. Ya Allah, awak nama lepas Suvarna Bumi, itu nama kami, nama di wilayah kami dulu. Thailand menamakan lapangan terbangnya lapangan terbang Suvarna Bumi. Kaya kita dulu. Kaya tak kaya ni, dalam dunia ni, inilah tempat yang paling banyak mah dalam dunia. Sebab tu raja dulu kaya. Raja lah tak kaya, sebab raja lah makan gaji. Betul tak? Raja lah ni kena menega. Raja dulu harta sendiri. Masalah dia raja merintah. Di tang mana ada emas, tentu dibuat perlombongan emas. Di emas ni, emas kalau di Kedah ni, emas yang paling banyak di Kampung Naga. Kau salah tak Kampung Naga tahu mana? Kampung Naga tu istana raja tu. Isteri Sultan Terengganu. Nah, pergilah korek tengok kalau apa bagi. Tu, Kampung Naga tu banyak. Di Shah Alam tu banyak juga. Shah Alam. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dulu ni emas semua. Bila orang putih mai, tak tahulah berapa banyak emas dia balik ke negara dia. Tu had dia curi. Had raja-raja kita pergi simpan. Berjongkong-jongkong emas. Raja-raja kita zaman tu duk perang dengan Siam. Salah Siam. Tak tahu tak mana nak taruh. Lepas waktu tu ada Bank Dunia, Bank of England. Waktu tu lah yang raja-raja Melayu ni pergi simpan di Bank of England tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sejarah harta kita duduk di sana. Sampai hari ni lepas tak boleh guna. Nak ambil guna tak boleh. Cumanya guna tu lepas Perang Dunia Pertama. Lepas Perang Dunia Pertama, hancur Eropah tu, hancur perang, negara perang. Ketika itulah masalah sebab, tapi jahatnya Yahudi ni, pernah ingat baca sejarah Rothschild, keluarga Rothschild. Depa yang mengadun pembentukan Bank Dunia. Bank Dunia tu cagarnya ialah duit raja-raja Melayu ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Nanti akan balik-balik harta tu kat kita. InsyaAllah akan sampai. Orang Melayu akan balik-balik. Cuma nak cari siapa pewaris yang asal. Sebab Queen Elizabeth ni tak lama dah. Tua dah. Mahathir mati. Tu Mahathir mati, dia pun mati. Sama-sama tua. Sebab itu Queen Elizabeth tu tunggu. Siapalah ni. Sampai ramai dah pergi mengaku.
Tapi bila cek DNA, tak, bukan. DNA tak boleh bohong. Keturunan kita, darah kita tu. InsyaAllah kita doa, nanti akan sampai masa juga, tak lama lah. Waktu itulah Islam akan merintah dunia balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Islam merintah dunia balik. Waktu tu semua hutang-hutang yang negara-negara Islam pakat berhutang tu akan dibayar oleh dengan emas kita sendiri. Akhirnya kita merintah dunia balik waktu tu. Mungkin zaman tu zaman Mahdi ke, zaman Nabi Allah Isa ke, tak tahu lah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masa akan sampai. Jadi Kedah ni dia bermula, dia adalah denyut. Kalaulah Malaysia, kalau dunia ni, Malaysia ni jantung tanah Melayu ni Kedah Darul Aman. Tanilah bermula Islam. Saya pernah bercakap dengan satu orang ahli sejarah Indonesia, Dr. Haji Diauddin. Dia pakar sejarah Indonesia. Mula-mula dia kata Islam masuk ke Nusantara melalui Aceh. Lepas tu dia confirm Islam masuk ke Nusantara melalui Kedah. Allahumma salli ala sayyidina. Kedah ni nak abang hebat tak hebat. Lapangan terbang yang kita berbangga, yang kita duk bangga-bangga ni, lapangan terbang apa? Clear lah kan? KLIA ya. Sebenarnya lapangan terbang pertama di Kedah 1928. Orang nak buat kapal terbang ni tempat macam mana cuba abang? Takkan nak buat di kampung, takkan nak buat Kuala Nerang kot. Mesti tempat tu orang ramai, hebat, tamadun apa. Malah start Pala batas tu. Tu lapangan terbang pertama dalam Malaysia. 1928. Lepas tu barulah main kapal terbang Taiping, lapangan Taiping. 1924 kot. 1924 lapangan terbang pertama di start. Lepas tu baru main lepas terbang kedua di Taiping 1928. Baru main lepas tu 1930 di Sungai Besi. Sejarah tu. Semua mula tani. Agama mula sini, tamadun mula sini. Pasal sini ialah merupakan tamadun pertama dunia. Sungai Besi di merebuk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ni semua kita punya, kita tak perlu bergerak pakai pasport pun. Sebab kita semua sama. Satu negara kita semua. Dulu ni bergabung di antara 3 kerajaan. Kedah Tua, Majapahit dan Sulu. Dulu. Kedah Tua pecah 2. Petani dengan Kedah sungguh ni Kedah Tua ni. Sebab itu, dia ada kerajaan Langkau Suka. Jadi tu Kedah Tua. Kerja adik-beradik. Kedah dengan Tani ni 2 beradik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang Kelantan dia beradik dengan orang Tani, orang Kedah dia beradik dengan orang Tani. Tok saya sendiri orang Baling cakap belik-beling. Kami tak kerti lah. Nak tiru boleh, nak cakap betul tak apa boleh lah. Mau nak gimana deh? Deh tu kena ada. Tak tu deh. Deh belakang tu kena ada tak? Tak tu deh. Sebab ada di petani berbahasa seperti bahasa orang Kedah. Ada di Kedah bercakap macam bahasa petani. Macam belah apa? Belah orang yang cakap Kedah di Thailand apa? Orang Kedah, bahasa di Thailand yang cakap Kedah tu cikgu. Tak main pula. Di sana pula, di kita juga ada orang Kedah yang cakap tani macam di Baling tu cakap belak tani. Tani apa di Baling, Sik semua slang sama tu. Kuala Nerang. Dia ada khilaf bahasa juga. Kamu tu adalah apa kata? Kamu. Depa. Kalau Kedah ada depa. Kalau di belah mana kata demo. Bukan demonstrasi. Demo. Orang Kelantan demo agak? Demo juga. Ada kata demo. Hak demo tu. Demo, ada kata mumo, ada kata umo. Tu khilaf bahasa depa pula tu.
Lagi satu kerajaan Majapahit. Majapahit tu. Kerajaan Majapahit ni hebat juga. Majapahit merujuk kepada rajanya bernama Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Sebenarnya orang putih tukang tu. Sebenarnya bukan Patih Gajah Mada. Ghaus Ahmad. Ghaus Ahmad. Ni Ghaus Ahmad. Ghaus ni mana wali yang paling besar sekali, martabatnya Ghaus. Sebelum ada Abdal, ada Qutub, apa semua wali Ghaus. Dia Ghaus tu dia panggil kita GAS tu Gash. Ghaus lah tu. Lepas tu dia MADA, Mada. Sebenarnya Ghaus Ahmad. Ghaus Ahmad. Tu nama Patih Gajah Mada. Yang menjadi penguasa raja besar di Majapahit, kerajaan Majapahit. Walau perang dengan penjajah dulu bergabung ni. Kedah, kerajaan Sulu, kerajaan Majapahit mempertahankan bumi Melayu Islam ni. Subhanallah. Di ujung sana di Johor tu berjuang bangsa Sulu melawan penjajah. Hebat orang Melayu. Di belah sini bangsa ni lawan penjajah. Di belah tengah bangsa ni lawan penjajah. Di hujung sana bangsa semua Melayu semua mempertahankan bumi daripada kejahatan golongan kufar. Mana bumi yang paling banyak syuhada seluruh alam ni di antaranya ialah bumi Nusantara. No? Kalau ikut kita perang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ikut kita perang ni lama. Sejarah perang lama sungguh. Kita perang dengan Portugis saja selama 130 tahun. Kita perang dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Belanda sahaja 183 tahun. Tu tak kira lagi. Kita perang dengan British 118 tahun. Lepas tu masuk Jepun 3 tahun. Lepas tu perang lagi, berlawan lagi. Dengan British kali yang kedua. British masuk 2 kali. 12 tahun. Bayangkan selama 446 tahun perjuangan ialah perjuangan orang Melayu. Semua jihad sepanjang zaman. Hidup berjihad menentang musuh-musuh Islam. Dekat 500 tahun perang. Syuhada, jutaan syuhada. Sebab tu bumi ni berkat. Siapa nak buat apa lebih kurang tak boleh, insya-Allah. Allah jaga, Allah pertahankan, insya-Allah. Insya-Allah. Semua ada semangat menjaga negara, mempertahankan negara. Insya-Allah. Jadi subhanallah. Jadi bermula daripada Kedah ni lah semua. Sebab tu waktu Tunku Abdul Rahman nak pergi minta, negara nak pergi minta kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan tanah Melayu, orang putih tanya, nak buh nama Malaysia ke nak buh nama Kedah? Mana dengar sejarah tu? Tunku Abdul Rahman pilih nama Malaysia. Konon-konon orang putih, Malay, bangsa Melayu. Sia tu mana apa? Maknanya tanah. Tanah Melayu. Sama terjemah lah. Asal pada tanah Melayu, Malaysia, Malay. Nama kita ni orang putih ni. No? Sebenarnya nama kita yang asalnya lah Kedah. Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni subhanallah, tu tak kira lagi. Ni kelas cakap sejarah tak habis ni. Tu tak kira lagi sampai apa hubungan Perak dengan Kedah. Sultan Muzaffar Shah Berumah Wangsa Musa Sayyidina Muhammad, ketika mana dia, Allahumma salli ala sayyidina, anak dia telah mendewasa. Anak tu nak, anak raja ni dia bila dah sampai rumah, dia nak diraja pula. Nak pergi diraja datang mana? Ayah dia kata hang pegang lembing tu. Hang pegang lembing tu. Lepas tu hang baling lembing tu. Tak mana sampai bumi tu, tak mana sampai lembing tu, tentu hang buat kerajaan. Anak Raja Kedah tu pun baling lembing. Baling lembing ni di hujung dia Mattamah. Baling sampai dia sebuah tempat namanya Beruh.
Beruah tu apa? Seruas lembing. Beruah. Tang itulah berdiri kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Islam tu tu kembang. Tu kerajaan anak, ni kerajaan ayah. Nu sampai ke Johor tu, semua Kedah belakang tu. Habis seluruh negara ni, semua Kedah belakang. Jadi sebab itu cuma Allah Maha hebat. Waktu semua negara-negara ni berkuasa dulu, kerajaan Sulu, kerajaan Majapahit, kerajaan Patani, semua ada raja-raja dulu, tapi semua dihapuskan oleh penjajah. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan Maha Kaya, dia tinggal satu je negara yang beraja, Malaysia. Alhamdulillah. Sebab raja ni lah orang kafir tak boleh ambil negara kita, insya-Allah. Dalam pilihan macam mana pun orang kafir dan DPM tak boleh, sebab dia ada raja. Inilah jaga negara kita. Alhamdulillah, syukur. Jadi maknanya ni rahmat Allah untuk orang Melayu. Subhanallah. Jadi rajalah, jagalah institusi raja. Sebab itu DAP ni komunis. Komunis ni di belakangnya ialah Freemason. Di belakangnya ialah Illuminati. Di belakangnya ialah Zionis. Ini sahabat DAP. Dia kelahiran daripada tu. Jadi sebab itu DAP ni satu parti yang nak orang panggil apa? Nak mengurangkan wibawa raja-raja Melayu. Aduh, dia tulis dalam internet, dia hentam raja-raja tu. Jadi sebenarnya masalah senang, insya-Allah. Tuhan jaga 13 negeri yang ada raja-raja ni. Masya-Allah. Cuma kita kena proses bagi raja-raja sedar diri dia siapa. Kadang-kadang dia tak sedar dia raja. Masalah. Kena jaga raja ni, kena jaga apa? Jaga agama. Alhamdulillah, Raja Kedah syukur dengan berkat keturunan dia awal kali. Kita boleh, walaupun PKP, Alhamdulillah kita boleh mayang di masjid. No? Cuma kita haraplah raja-raja negeri lain tu, mereka tu ada daulat, ada kuasa. Jadi kita harap Tuhan bagi hidayah kat mereka, insya-Allah, untuk mereka faham apa kerja buat mereka, jaga balik agama ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama ialah arwah Mustaqim Abdullah Siti Hajar bin Hasan, minta kita doakan insya-Allah anak perempuan dia diiringi dengan jodoh dan mendapat jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua Farahani Sekolah Terengganu. Yang ketiga Yusrin Ujang Setia Alam, minta kita doakan isteri dia dipermudahkan rezeki, saya dan isteri dipermudahkan mendapat rezeki dan dapat menjalankan hutang-hutang yang ada. Amin. Didoakan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan juga menjadi penghafal Al-Quran. Yang keempat Sa'diah Sanwi Alam Suria. Yang kelima Muhammad Amirul Ridwan Ipoh. Yang keenam Muhammad Effendi dan isteri Haryani, minta kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan anak kami Muhammad Faris, lembut hati, cenderung cemerlang dalam SPM, rajin belajar dan kurang minggim. InsyaAllah esok saya nak highlight pada semua, saya nak meresmikanlah bersama dengan Awesome, satu kerjasama kami dengan syarikat ni untuk masalah langsung untuk kita cari galang ganti kepada game pada anak-anak ni. InsyaAllah ni satu perjuangan yang besar juga. InsyaAllah pada esok kita resmikan gabungan ni untuk umat Islam, khususnya semua para muhibbin dan follower kita dapat sokong, dapat bantu dalam musim PKP ni, anak kita beralih daripada game kepada program yang hebat ni. InsyaAllah mudah-mudahan memberi satu laba yang besar pada seluruh umat Islam. InsyaAllah. Minta Ustaz tolong doa bagi dia kurang main game.
Katalah amin. Amin. Mudah-mudahan sembuh sepenuh daripada penyakit, fokus dalam pelajaran, rajin belajar, jadi anak yang baik. 7. Hazwani Abdul Karim dan suami Muhammad Mahran Muhammad Aini dari Pulau Pinang. Minta juga dilembutkan anak-anaknya supaya lembut hati, tenang hati, dapat belajar agama, dipermudahkan urusan anak-anak, mudah dengan kata, insya-Allah. Amin. Yang ke-8, hamba Allah Badar Baru Selayang, mudah didoakan juga supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh, solehah, mendapat keridaan Allah, mendapat jodoh yang baik dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang ke-9, Muhammad Khairul Anam bin Ismail Nurul Hanisah binti Maksum, anak Hakim bin Muhammad Khairul Anam, yang minta kedoakan moga-moga Allah SWT bagi dapat istiqamah dalam beramal dalam agama dan dapat menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz dan pondok, insya-Allah. Amin. 10. Doakan semoga arwah ditempatkan di kalangan para solehin, diketemukan bersama di syurga Allah. Yang 11, Nur Hayati, mohon didoakan dimudahkan segala urusan, diberikan kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, dipertemukan jodoh yang baik. 12, Dianah, diminta Allah SWT mengembalikan balik keretanya yang hilang, insya-Allah. Moga-moga Allah mudahkan. Yang ke-13, Safiqah binti Abdul Manap, pahala sedekah ataupun infak ni disedekahkan pada ibu bapa kandung dan ibu bapa mentua. Moga Allah merahmati mereka dan diberkati suami dan anak-anaknya, insya-Allah. Dan anak-anak yang soleh-solehah, sentiasa cinta dan taat pada Allah dan Rasul, menjadi keluarga yang beriman, beramal, sakinah mawaddah, insya-Allah. Kita pada 9.30 lagi ada satu kuliah online yang ditaja, yang kita diminta untuk cakap tentang keluarga mawaddah, sakinah warahmah, insya-Allah. Yang ke-14, Hannan Haziqah binti Ramli, minta doakan menjadi anak yang salihah, bertakwa, bijak, cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. 15, hamba Allah minta didoakan kesembuhan untuk ibu Fauziah binti Muhammad Nur, moga Allah sembuhkan. 16, Fauziah binti Muhammad Nur Ara Damansara. 17, Abdullah Razali, mohon didoakan semoga dimakbulkan segala hajat, amin. 18, Rozana binti Hashim Damansara Perdana, minta dengan berkat kuliah subuh ini Allah SWT meridai keluarganya untuk mendapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, insya-Allah. Yang 19, Rizwan sekeluarga Ampang Selangor, mudah-mudahan Allah SWT melapangkan semua para penaja kita, penginfak masjid, para penyumbang untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah buka laluan pada mereka untuk menjadi insan-insan bertakwa di dunia ni, untuk dapat kebahagiaan di akhirat esok, amin. Moga-moga Allah murahkan rezeki lepas di dunia, moga-moga Allah murahkan usaha, Allah murahkan rezeki di dunia untuk mendapat rezeki iman dan taqwa. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita semua. Moga-moga akhir hidup kita ialah husnul khatimah. Moga-moga iman Allah pertahankan untuk kita sampai ke akhir hayat. Moga-moga rezeki yang Allah bagi pada kita rezeki yang berkat. Moga-moga keberkatan itu berlangsungan sampailah kepada hujung usia kita, insya-Allah. Moga-moga tamat hidup kita ialah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada keburukan dalam hati kita, minta Allah bersihkan, minta Allah sucikan. Kalau ada takdir yang buruk pada kita, kita minta Allah tentukan yang terbaik buat kita, insya-Allah. Moga-moga Allah murahkan rezeki kita. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk mendapat ketakwaan, keimanan dalam hidup ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.